Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita selalu mula kuliah ni kita sebut tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin 3-4 tahun lagi kita nak kena tambah satu lagi lah. Kan sekarang dia ada tuan-tuan merujuk kepada kaum lelaki, puan-puan merujuk kepada kaum wanita. Sekarang mereka minta diiktiraf, jadi kita kena ra'ilah tuan-tuan, puan-puan dan tupu-tupu. Tupu-tupu ni setengah tuan, setengah puan. Sebab masalah kita banyak benda. Kita ada tandas lelaki, tandas wanita. Ini juga kita nak kena selesaikan. Masjid kena buat keluar sikit lagi duit, mungkin kutipan Jumaat, untuk buat satu tandas. Apa dia ni? Darai ni lah. Sebelum ni darai ni mereka berak kencing tang mana? Kalau di luar kan. Sekarang ni semakin, mereka ni dah lama, di Malaysia ni dah lama. Kita tengok dalam filem-filem pun, dalam drama-drama, masyarakat kita kena sensitif sebab Nabi SAW memang laknat puak ni. Jadi kita bimbang bila Allah Ta'ala menurunkan azab dan balaknya, kita pun terkena. Di Perlis, negeri kita ini sangat apa? Sangat besar lah dia punya peranan dia kan. Iaitu di kawasan sekitar Kuala Perlis lah. Kan, kewujudan golongan ni sinonim kawasan tu dengan golongan transgender ni, yang apa? Dia satu balak, satu musibah. Yang mana kita yang ada anak-anak, yang ada kaum keluarga nanti kena. InsyaAllah dalam satu hari kita ambil, kita bahas bab ini. Kerana dia semakin menonjol. Semakin menonjol. Okey. Dan saya sembang dengan salah seorang doktor, ketua unit kesihatan berjangkit ni, yang juga merupakan jamaah masjid kita. Doktor, saya pun lupa, dia ketua unit, dia jemaah di sini. Dia kata antara penghidap HIV AIDS yang banyak di Perlis adalah daripada kalangan golongan homoseksual ni lah, yang sejenis ni. Dan lebih mengejutkan, dia kata apabila dibuat tes darah, boleh dikatakan golongan yang agak besar terlibat dengan homoseksual ataupun seks sejenis ini daripada kalangan penuntut IPT lah. Di Perlis ni dia buat cek, banyak dapat daripada situ. Okey. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, kalaulah benda ni berlaku dalam keluarga kita, kita wajib untuk mengubahlah kemungkaran ni. Okey? Nanti bila-bila kita bercakap bab ni insya-Allah. Tapi malam ini tuan-tuan hadirin mukminin, topik kita lebih besar daripada itu. Sebelum daripada ini kita mengaji berkaitan dengan fiqh al-ibadat. Hadis-hadis yang berhubung dengan hukum. Tetapi mulai daripada malam ini dan malam-malam berikutnya, kita nak mengubah topik dan tajuk kita. Di sini, di masjid ini, insya-Allah kita akan mula membedah dan membaca satu kitab yang ringkas berkaitan dengan
sunnah ataupun amalan-amalan sunnah yang ditinggalkan ataupun diabaikan oleh masyarakat. Ataupun dalam bahasanya, sunnah matrukah ataupun sunnah mahjurah. Yakni sunnah yang diabaikan, dilupakan, diremehkan. Ataupun sunnah yang telah mati. Sunnah itu diamalkan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah, tetapi di atas beberapa sebab, faktor menyebabkan umat Islam, pengikut Nabi melupakan sunnah ini dan dia mati di telan zaman. Maka bagi menghidupkan semula sunnah-sunnah yang dilupakan ini, kita mengambil peluang di masjid ini untuk menyebut beberapa sunnah yang sahih, yang diajar, diamalkan oleh Rasulullah, tetapi telah pun ditelan zaman ataupun mula dilupakan oleh masyarakat. Banyak sebab disebut oleh para ulama. Antaranya, kenapa sunnah ini mati atau sunnah ini dilupakan atau sunnah ini diabaikan. Antara sebab, banyak sebab lah. Antaranya apa tuan-tuan? Apa dia? Hidupnya lawan kepada sunnah, iaitu bid'ah. Sebab itu sebahagian para ulama salaf ada menyebut tentang beberapa perkataan yang sangat penting untuk kita ambil pengajaran. Sebab itu kita Ahlus Sunnah sangat memerangi apa yang disebut sebagai bid'ah. Kerana apabila berkembangnya bid'ah, hidupnya bid'ah, suburnya bid'ah, kesannya sunnah akan mati. Sunnah yang sama dengan bid'ah tu, sunnah yang satu grup, satu jenis dengan bid'ah itu akan mati. Apabila hidupnya suatu benda yang palsu, akan tenggelamlah sesuatu yang sahih. Kita tengok sedikit beberapa perkataan salaf yang diriwayatkan daripada sahabat dan juga tabi'in. Antaranya kata Hasan bin Atiyah, kata dia, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunan dia. Apa kata Hasan bin Atiyah? Kata dia, tidak ada mana-mana kaum, tidak ada mana-mana kaum yang menghidupkan atau mengamalkan suatu bid'ah di dalam agama, melainkan Allah akan mencabut sunnah yang sama seperti itu. Dan Allah tidak akan menghidupkan semula sunnah itu, dan mereka akan terus melakukan bid'ah tersebut sehinggalah hari kiamat. Jelas daripada perkataan Hasan bin Atiyah ini, di antara sebab Allah tarik, hilangkan, lupakan, cabut sunnah itu kerana apa? Hidupnya bid'ah. Itu apa yang disebut oleh Hasan bin Atiyah. Kemudian kita tengok perkataan yang kedua, yang disebut oleh Ibnu Sirin. Tuan-tuan kenal kan Ibnu Sirin daripada kalangan tabi'in. Ramai orang kaitkan Ibnu Sirin dengan tafsir mimpi. Muhammad Ibnu Sirin. Ibnu Sirin dia kata apa? Tidaklah seseorang itu melakukan bid'ah. Ibnu Sirin kata, sesiapa yang melakukan bid'ah, kesannya apa? Sunnah akan hilang daripada dia. Apabila dia memilih untuk melakukan bid'ah, dia menghidupkan bid'ah, mengamalkan bid'ah, Allah akan hilangkan sunnah daripada hidup dia. Maka akhirnya yang berkembang biak, yang subur, yang tumbuh, yang banyak adalah bid'ah, dan akhirnya sunnah ini
semakin hari, semakin lama dimamah dan hilang begitu sahaja. Dan kita akan sebut sekali lagi beberapa contoh yang mana sepatutnya sunnah macam ni, tetapi mereka buat macam tu. Faham tak? Sekali saya duk baca, tak nampak pula kita nak pergi ke mana. Kita akan bawa tuan-tuan, kita akan buktikan, kita akan bawa kajian kes dalam kuliah ini, bagaimana masyarakat mengamalkan sesuatu yang tak diajar oleh Rasulullah, tak diamalkan oleh Rasulullah, yang mana kesan dia apa? Yang hak, yang benar, yang betul, mereka tak buat. Kita akan buat compare, perbandingan. Yang sunnahnya macam ni, tapi yang orang buat yang ni. Yang sunnah orang buat tak buat. Ini masalah yang sangat bahayalah. Itu kita akan sebut sekali lagi. Kemudian kita tengok juga perkataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ini imam besar dalam kalangan ahli sunnati wal jamaah. Kata Al-Imam Az-Zahabi, dia kata apa? Pengikut sunnah. Pengikut sunnah ni orang yang buat amalan sunnah, orang yang hidupkan sunnah, orang yang cintakan sunnah. Hatinya hidup. Maka pengikut sunnah ni hatinya hidup, hatinya dekat dengan Nabi, hatinya cinta kepada Nabi, sangat sayang kepada amalan sunnah, sangat benci kepada amalan bid'ah. Tetapi apabila hatinya telah masuk ke dalamnya bid'ah, hatinya akan lemah, hatinya akan mati, hatinya akan berpenyakit. Dan akhirnya sunnah-sunnah yang ada padanya akan mati bersama-sama dengan hatinya. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi. Nampak? Kemudian kita tengok perkataan lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ni saya bawa perkataan generasi salaf, generasi yang terbaik. Yang Nabi kata khairun nas. Nabi kata manusia yang paling baik, siapa dia? Khairun nas. Manusia yang paling baik, yang Nabi bagi satu pengiktirafan, qarni, iaitu generasi manusia yang hidup pada zaman aku. Siapa yang hidup zaman Nabi? Sahabat. Orang yang hidup zaman Nabi kita panggil sahabat. Kemudian Nabi kata thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang paling baik selepas mereka, dan orang yang paling baik selepas daripada itu. Jadi sahabat kata apa? Tidaklah datang kepada manusia tahun-tahun yang akan muncul di mana mereka menghidupkan bid'ah, kata Ibnu Abbas. Mereka mengamalkan bid'ah, mereka melakukan bid'ah, dan mereka mematikan sunnah, sehingga bid'ah itu menjadi hidup dan sunnah menjadi mati. Ibnu Abbas kata akan datang tahun-tahun manusia menghidupkan bid'ah, buat bid'ah, yang mana sebagai balasannya matilah sunnah. Jadi bila orang cerita sunnah, dia jadi apa? Bila dah mati benda tu, dah orang tak buat, dia akan jadi apa? Dia jadi macam Nabi kata. Dia jadi apa tuan-tuan? Islam di akhir zaman. Dia jadi apa? Yang Nabi kata Islam itu bermula dengan pelik. Dan dia akan kembali menjadi pelik. Pasal apa pelik? Sebab yang betul orang tak tahu. Bila kita sebut tak pernah dengar pun, tak pernah jumpa pun, tak ada pun, tak ada apa, dia yang tak jumpa. Kan? Dia jadi pelik tuan-tuan. Bila kita buat sunnah, saya bagi contoh satu. Tak boleh tunggu lama-lama, kena bagi contoh terus. Sunnah dia memang sabit. Sabit ni memang jelas, memang sahih, memang ada lah, sabit tu ada. Setuju tak setuju? Nombor satu, ramai tak tahu. Nombor dua, bila ada orang buat, ramai pelik. Apa dia?
sutrah. Mula-mula kita ajak sutrah, cangok tengok ke lampu. Dia ingatkan jenis lampu LED sutrah. Tengok. Apa dia ni sutrah? Ada yang kata ustaz silap, dia nak sebut sutra. Sutrah apa dia sutrah? Sutrah yang kita letak depan. Pergi buat survey. Pergi turun dalam masyarakat. Ni sunnah yang dilupakan. Bila nak semayang, letak sutrah. Nombor 1, berapa ramai yang tahu. Nombor 2, berapa ramai yang buat. Dan bila kita seorang dua yang mengaji ni buat, dia jadi apa? Pelik. Pergi duk cari tiang. Pergi dicari orang. Letak barang. Orang tengok. Atas, bawah, atas. Orang jadi pelik. Lepas tu bila dia nak lalu, kita suar tangan. Dia lagi pelik. Dia suar tangan. Dia ingat kita nak salam. Oi! Jangan duk buat jakun ni. Ulu banat mana berjakun teruk lu ni. Ada. Kita suar. Dia suar. Lepas tu dia tengok kita. Betapa jauhnya masyarakat dengan sunnah. Betapa jauhnya masyarakat dengan ilmu. Tak tahu sutrah. Walha benda tu tuan-tuan, perkara yang sangat dilakukan dan disebut dalam hadis. Nabi tidak pernah salat melainkan menghadap sutrah. Sehingga Nabi bukan nak cerita bab sutrah, ni bukan tajuk sutrah. Tajuknya betapa manusia jauh daripada sunnah. Nabi biasa letak binatang. Nabi biasa letak pacak tongkat. Nabi biasa letak orang. Semua tu buat sutrah. Tapi masyarakat kita tak buat. Dan kalau ada orang buat, pelik. Pasal apa? Pasal sunnah itu mati. Sunnah itu mati. Okey, itu saya bagi satu contoh topik yang kita nak bincang ni lah. Kan? Okey. Kemudian kita tengok perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ni sebelum kita nak baca tajuk kita ni, kita tengok sikit perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas tadi pun sahabat, Abdullah bin Mas'ud ni pun sahabat. Dia kata apa? Ni dia kata kat kita. Berhati-hatilah kamu terhadap apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud, jaga-jagalah kamu dengan amalan orang ramai. Dia kata amalan orang ramai. Kebanyakan manusia melakukan bid'ah. Kerana agama ni tidak hilang daripada manusia macam tu saja. Abdullah ibnu Mas'ud kata, salah satu cara agama ni akan lenyap, akan hilang, akan dicabut daripada kita melalui hidupnya bid'ah. Apabila hidupnya bid'ah, agama akan mati, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian kata Abdullah ibnu Mas'ud, syaitan akan membuat bid'ah sehingga akidah dan iman seseorang keluar daripada hatinya. Kebanyakan manusia akan meninggalkan apa yang Allah wajibkan, seperti salat, puasa, halal dan haram. Kemudian mereka bercakap tentang agama Allah tanpa ilmu. Sesiapa yang menjumpai zaman itu, zaman orang sudah tenggelam, hanyut, jauh daripada asal agama yang sebenar, daripada sunnah yang sebenar, maka kata Abdullah bin Mas'ud, kamu larilah. Orang yang dengar dia kata macam tu, tanya balik, nak pergi ke mana? Nak lari pergi ke mana? Abdullah bin Mas'ud kata, larilah dengan agama kamu dan janganlah duduk dengan ahli bid'ah. Dia kata lari pilah tang mana pun, duduk pilah tang mana pun, janji kamu boleh menjaga agama kamu daripada dimasuki oleh bid'ah. Nampak? Ini antara beberapa ancaman tentang bahayanya bid'ah yang akhirnya mematikan sunnah.
Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kita menggunakan kesempatan ini untuk menyebut sunnah-sunnah yang ada ni supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang dipilih oleh Allah untuk mengamalkan sunnah di saat dan ketika manusia jauh dan meninggalkan sunnah yang disuruh. Dan kita juga nak masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata apa? Man da'a ila huda, sesiapa yang menjadi contoh. Orang ramai tak tahu benda ni, orang ramai lupa benda ni, orang ramai dah tak kenal benda ni. Kita menghidupkannya di tengah-tengah masyarakat, kita mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat. Kan banyak perkara-perkara yang berkait dengan ibadat, berkait dengan hukum hakam, berkait dengan amalan seharian. Manusia tak tahu mana satu sunnah, mana satu yang tak betul, mana satu yang Nabi buat. Kita hidupkan benda tersebut. Kita hidupkan benda tersebut dan kita tunjuk contoh pada orang lain. Kita akan mendapat pahala seperti mana orang yang melakukannya. Tidak dikurangkan, la yanqusu dzalik min ujurihim syai'a. Tidak dikurangkan daripada orang tersebut sedikit pun pahalanya. Pahala orang yang buat tu, dia belajar daripada kita. Umpamanya sutrah tadi. Dia masuk masjid, dia tengok kita semayang, kita letak barang. Kemudian dia mari. Ada yang dia nak tanya, dia mai. Dia tanya, ni untuk apa? Yang ni Nabi letak, nama dia sutrah. Kemudian lepas daripada tu, dia belajar pada kita, dia pun letak sutrah. Sebelum semayang, dia cari sutrah. Kita yang mula-mula ajak dia akan dapat pahala setiap kali dia mengamalkan benda tersebut. Disebab itu kita nak jadi apa? Kita nak jadi perintis. Kita nak jadi pembuka jalan. Contoh supaya orang boleh tengok, orang boleh belajar, orang boleh amal dan akhirnya masyarakat mula terima. Salah satu benda yang kita rasa alhamdulillah, salah satu kejayaan jugalah, bukan kejayaan kita, makna kejayaan semua manusia yang hidupkan sunnah. Kita tak kata kita tak. Satu benda yang positif di beberapa tempat di luar daripada Perlis, sudah ada pihak-pihak yang mula tukar surah Yasin dengan suratul Kahfi. Ada beberapa orang sahabat WhatsApp mai, tunjuk surat, arahan kepada masjid-masjid. Dan kadang-kadang kita pergi tengok ada jadual. Dulu Khamis malam Jumaat baca Yasin. Sekarang kita pergi tengok Khamis malam Jumaat talaki surah Al-Kahfi. Ini satu perkembangan yang positif. Maksudnya manusia telah jumpa yang benar. Jadi yang selama ni dia duk baca tu, yang ni dia duk terlalu tanya ni. Yang duk baca selama ni, Tuhan ambil kira setakat mana ilmu yang kita ada. Ramai manusia dia buat tu, tak ada siapa kata bid'ah. Semua dia sangka kata sunnah. Kerana itulah kadar ilmu dia. Kerana itulah kadar pengetahuan dia. Bukan semua manusia serba tahu. Kita pun banyak benda tak tahu. Tapi kita mengaji dan terus kita dengar, terus kita buat kajian, kita jumpa. Lepas tu kita ubah. Ini perkara yang sangat baik. Banyak dah kan? Dan kita pun dah tengok dah banyak tempat juga. Dulu bila mati, kita pergi makan. Betul tak? Dulu bila mati, kita pergi makan. Yang kenduri arwah tu. Kita pergi makan. Sekarang dah ada dah. Bila mati, orang yang mari ziarah bawa makan. Tuan-tuan jumpa tak? Tuan-tuan jumpa tak? Tak jumpa. Tak jumpa maksudnya tuan-tuan tak buat. Tuan-tuan tak buat? Nak harap orang lain nak buat macam mana kalau kita yang mengaji tak buat? Kena jawab, saya jumpa. Siapa dia? Saya sendiri. Itu bagus. Bawa makanan, kan? Itu sunnah, kan? Okey. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan kekuatan kepada kita untuk menghidupkan sunnah ini, kan? Okey. Sekarang kita tengok sedikit semangat para sahabat dalam mengamalkan sunnah. Semangat para sahabat dalam mengamalkan sunnah. Antaranya, ni kita pun kena semangat jugalah.
Kena semangat juga. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi. Hadithan yadullu ala hirs as-sahabah radwanullah alaihim ala al-akhdhi bil awamir على الأخذ بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم والنهل من معينه. Maksudnya apa? Demikian ada hadis yang mana tercatat dalam Sahih Bukhari kesemangat ataupun hirs, ketamakan, makna kegairahan para sahabat dalam menjunjung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan? Antaranya apa? Kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an dengan jiran dia. Ini kisah Umar dengan jiran dia. Kisah apa? Semangat Umar mengaji sunnah. Semangat Umar nak tahu sunnah. Semangat Umar nak amal sunnah. Yang tuan-tuan ni mari mengaji ni pasal apa? Pasal nak tahu sunnah. Lepas tahu nak amal, ini termasuk dalam apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Kita main mengaji ni pasal apa? Pasal kita nak ikut Nabi. Kalau kita nak buat ke diri, kita tak payah main mengaji. Nak buat ke diri ni tak payah mengaji, tak payah dengar, tak payah buat apa, ikut suka. Tapi pasal apa kita mari mengaji? Kita nak dengar hadis. Kerana kita nak beramal berdasarkan hadis. Kita tak nak beramal berdasarkan hawa nafsu kita. Umar kata, kuntu ana wa jarun li minal ansar. Dia kata aku ada seorang jiran daripada Ansar. Yang mana dia ni duduk dengan aku sekali lah. Mana sebelah rumah jiran lah, dekat. Apa yang mereka buat, saya percaya tuan-tuan bisa dengar hadis ni. Semangat ni tuan-tuan, semangat. Saling bergilir. Kata Umar, wa kunna natanawabu nuzul ala Rasulillah fayanzilu yawman ya'ni jarah wa anzil yawman. Sehari jiran aku pergi dengar pasal depa tak lepi setiap hari. Kan, tuan-tuan boleh mari hari-hari, alhamdulillah. Umar kata dia tak lepi hari-hari, dia bergilir. Mula jiran dia pergi dengar, jiran dia dengar apa Nabi nak sebut, jiran dia balik cerita. Lepas tu Umar kata esok pula dia pergi, dia pula dengar, balik cerita. Tengok tuan-tuan, semangat nak tahu. Tak boleh pi, suruh jiran pi. Jiran pi dengar, tak boleh dengar direct daripada Nabi, dengar daripada jiran. Kita sekarang zaman yang serba canggih, lagi tak ada alasan. Tak boleh mari live, boleh tengok live. Ini boleh tengok secara langsung ni, berapa ramai orang boleh tengok. Jadi tak ada alasan. Kejahilan tak ada alasan. Boleh tengok kan? Boleh dapat kan? Kalau tak boleh tengok live, boleh tengok rakaman. Ni semua ada smartphone ni. Semua yang generasi tuan-tuan ni semua dah ada smartphone. Daripada duk kongsi petua ni baguslah. Tak salah lah. Petua ubat sakit lutut lah, petua stroke lah, segala petua duk berkongsi macam-macam lah kan. Petua harum manis ke apa ke. Cuba selitkan sikit. Tak salah lah dengan petua-petua tu, cerita macam-macam kan. Selitkan sikit. Sebarkan sikit benda-benda macam ni. Kongsi sikit. Sebab apa? Kita nak jadi apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar dengan jiran dia. Jadi tak ada alasan. Tak ada alasan. Fakana Umar radhiyallahu an. Sesungguhnya Umar ini satu orang yang hirs, yang sangat tamak, yang sangat bersemangat untuk mengetahui ala ma jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam minal huda wa dinil haqq, untuk dia nak tahu apa yang Nabi sebut dan supaya dia boleh amal. Bukan dia boleh ada dengan Nabi sepanjang masa, bukan dia boleh ada 24 jam dengan Nabi, tapi dia cari jalan usaha untuk dia mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Okey. Sekarang ni tuan-tuan hadirin mukminin, kita sebelum kita nak sebut contoh-contoh sunnah yang ditinggalkan ini, saya nak sebut sikit. Hadirin mukminin, dalam agama kita, menuntut ilmu wajib, fardu ain.
talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib. Meninggalkan proses menuntut ilmu, kesannya kita akan berdosa. Sekarang ada banyak saluran untuk kita memperolehi ilmu. Dahulu para ulama menempuh perjalanan yang jauh semata-mata nak dengar satu hadis. Ada sahabat daripada Madinah. Daripada Madinah dia pergi ke mana? Dia pergi ke Mesir. Tuan-tuan tahu Madinah? Dia bertolak daripada Madinah, dia pergi ke Mesir semata-mata satu hadis. Semangat cinta kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbulan-bulan sebelum dia sampai. Bila dia sampai dekat orang yang dengar tu, dia tak dengar. Dia dengar ada orang yang dengar hadis tu. Dia nak pergi jumpa perawi tu. Dia sampai di rumah perawi tu, tuan-tuan. Ni nak dengar hadis ni. Jual habis segala barang. Buat bekalan. Pasal apa? Nak pergi ke Mesir. Bukan dekat. Semangat ni. Usaha nak dengar hadis ni. Dia sampai di Mesir. Sahabat tu buka pintu. Terus direct to the point. Aku dengar. Hang dengar hadis dari Nabi. Hadis tu aku tak dengar lagi. Kawan ni kata, masuklah dulu. Duduk, bertenang, berehat. Sekejap kita dengarlah hadis. Dia kata, tak. Tujuan aku mari nak dengar hadis. Aku bimbang sama ada engkau yang dengar itu meninggal ataupun aku meninggal. Salah seorang daripada kita mati, hadis tak ada dengar. Tengok tuan-tuan. Sebab itu sahabat, walaupun mereka hidup tak lama dengan Nabi, hadis yang mereka dapat banyak. Abu Hurairah berapa tahun saja dengan Nabi? 2 tahun lebih kurang. Sebab dia masuk Islam lewat. Tak sampai 10 tahun. Abu Hurairah duduk. Tapi kita sebut nama dia berapa kali? Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Bila kita baca sejarah dia, lepas Nabi mati, masa Nabi hidup lagi tu, dia dah duduk dengan Nabi dah. Duduk di masjid. Dia ahli suffah. Lepas daripada Nabi mati, dia pergi cari. Pergi rumah-rumah sahabat. Pergi himpun hadis. Pergi tidur depan pintu sahabat. Pergi tidur depan pintu rumah sahabat. Pasal apa? Nak tunggu kawan tu bangkit. Nak dengar hadis. Semangat. Dan kita tengok tuan-tuan, Abu Hurairah hebat kerana usaha dia. Maka sebab itu tuan-tuan, kisah-kisah begini sepatutnya membakar semangat kita. Tak ada alasan tua, tak larat, lupa-lupa ingat. Kami ni banyak lupa daripada ingat. Tak ada alasan tuan-tuan. Abu Hurairah lewat. Dan sepatutnya tuan-tuan, saya nak sebut sikit. Nak bakar semangat tuan-tuan ni. Kebanyakan sahabat, mereka masuk Islam lewat. Saya nak compare dengan tuan-tuan apa? Tidak ada istilah lewat dalam mengaji agama. Yang pentingnya semangat dan kesungguhan. Semangat dan kesungguhan. Jadi sebab itu tuan-tuan, ada kelas, kalau ada peluang di masjid kita pun, di masjid luar yang mana kita mampu pi, yang penting jangan biarkan satu malam berlalu tanpa majlis ilmu. Jangan biar satu malam kita tu, ustaz tu nak cuti biar pergi, dia pun ada urusan, mana nak tahu. Kan, muda lagi, mungkin menikah baru ke apa ke. Kan, dia nak cuti biar pergilah. Kita jangan cuti. Kita penuntut ilmu tidak ada istilah cuti. Sebab itu kadang-kadang ada, saya dengar daripada kalangan jamaah ni sedih bila pergi luar, sedih pasal apa? Pasal kena tinggal kelas mengaji. Allah, kita dengar pun sayu. Kita yang nak cuti pun tak jadi cuti. Tengok pengorbanan. Pasal apa? Pasal meraihkan semangat orang nak mengaji. Dan Allah akan rahmat orang yang seperti ini. Ini kita nak bagi semangat. Dan tuan-tuan, bukan lama.
Dalam sehari cukup. Jangan banyak-banyak. Kan? Cukup 1-2 kelas tuan-tuan pergi pagi ke, pergi petang, malam, cukup. Kan? Okey. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati. Kalau tuan-tuan di KL dulu kita mengajak yang mai semua ni, yang mai kelas kita ni, macam tuan-tuan ni cantik lah, berbusana lah, apa, bergaya apa semua. Kalau kita mengajak di Kuala Lumpur kelas, semua mai macam nak mesyuarat tu, pakai kod tie. Daripada pejabat terus pergi kelas. Kalau balik nak salin jubah, nak buh minyak atar apa semua lagu tuan-tuan ni, pakai harui. Tengok. Saat ni nak balik bertemu dengan rumah pukul 10 lebih. Tak ada alasan. Pasal itu kita di Perlis ni tak ada alasan kita tak hadir majlis ilmu, kan? Mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita. Okey. Kemudian tuan-tuan, perkara yang kedua sebelum saya nak sebut. Perkara yang kedua sebelum kita nak sebut ni, kita bila belajar bab sunnah yang dilupakan ni, hendaklah ada sikap salamatus sadr. Apa dia? Mengaji ni kena ada sikap ni ya. Berlapang dada. Berlapang dada ni apa? Kemungkinan nanti dalam contoh-contoh yang kita bagi tu, kita sendiri tak buat atau kita sendiri buat yang bercanggah dengan yang betul. Masa tu tuan-tuan, dia menguji iman kita. Sama ada kita nak kekal terus dengan benda yang tak betul itu, ataupun kita nak berubah, ambil benda yang baru. Hatang ni ramai manusia kadang-kadang tak boleh berubah. Kita bagi tahu sebenarnya macam ni, yang sahihnya macam ni, yang Nabi buat macam ni, orang dah tak buat, yang orang buat macam tu. Tengok dia yang dok buat. Silap hari bulan dia pula tekong. Dia nak berhenti, nak kata dia silap, nak berubah, nak tukar. Bukan kerja yang mudah. Sebab itu, bila baca sejarah, baca sirah, yang ikut Nabi kebanyakannya golongan bawahan. Golongan atasan tak boleh ikut Nabi. Hamba-hamba, rakyat lekeh-lekeh ni yang jadi ikut Nabi masa peringkat awal. Yang besar-besar, kepala-kepala tu tak ikut. Pasal apa? Pasal yang bawah ni mereka tak ada kepentingan apa. Tapi yang besar-besar tu mereka kena, kalau mereka ubah, kalau mereka tukar, mereka tarik, mereka ubah macam apa yang Nabi buat, mereka bimbang kedudukan mereka bimbang pangkat mereka bimbang apa nak jadi masa depan mereka. Sebab itu tuan-tuan, kena letak agama depan, ego kita belakang. Berubah. Berlapang dada. Yang pentingnya kita nak dengar dalil. Kalau dalil tu betul, dalil tu sahih, dalil itu yang dipahami para ulama, bertentangan dengan apa yang kita buat, ubah. Kita kena ubah. Pasal apa? Bukti kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita jadi kerah kepala. Macam mana musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ni bukan tak tahu Nabi betul. Bukan tak tahu Nabi benar. Dan mereka yang kata Nabi ni seorang yang jujur. Tapi bila Nabi Nabi sebut, kan tuan-tuan baca kan kisah di mana ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil kaum keluarga dia. Ni kadang-kadang benda yang mencabar kita punya sikap ni. Panggil kaum keluarga dia. Ni saya nak sebut ni pasal nanti bila kita baca, dengar hak yang selari dengan kita sama dengan hak kita buat. Ada tuan-tuan. Bukan kata hak belah mana atau belah ni. Dia duduk mengaji lama dah hak tu. Tiba-tiba orang main habat hak lain. Dia kata apa? Dia bukan kata dia silap. Dia kata kau yang ajak tu silap. Kita kena berlapang dada dalam bab ni. Kena berlapang dada. Kan? Boleh jadi yang amal kita ni salah. Lepas tu dia mulalah buat main isu, ini semua kencing bercabang, ubun-ubun, lembut, apa semua, gigi tak tumbuh lagi, habis apa semua. Ini dia main cerita-cerita ni. Kan?
Dia kata, pusat tak luruh lagi, kita dah mengaji dah, tiba-tiba nak mai berbetul kita pula. Dia mai buah pusat pula. Kita dia baru beranak garam berapa kilo dah kita telan, tiba-tiba nak mai berbetul, nak mai ajak kita, kata hok nu tak kena, hok ni tak kena. Kacau. Kan? Ini sikap yang tak sepatutnya. Kita bukan tengok umur, bukan tengok usia, bukan tengok apa, kita tengok hujah. Saat lagi saya akan bawa satu contoh lepas daripada azan, bagaimana jauhnya ataupun ruginya masyarakat kita apabila hilangnya satu sunnah yang sahih daripada diri mereka. Kita bagi laluan kepada azan dahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Okey tuan-tuan, satu contoh. Malam ni kita mula dengan satu contoh. InsyaAllah dalam kuliah-kuliah yang akan datang kita akan bawa lagi banyak lah. Sebab malam ni dia mukadimah. Kita mukadimah ni kena bagi faham molek apa kita nak, apa yang kita nak mengaji, kan? Apa dia tuan-tuan, saya nak bagi contoh seperti mana yang dibawa oleh penulis kitab kita, Syekh Sa'id Ruslan. Apa dia tuan-tuan? Minas sunani. Tuan-tuan kalau tak setuju, mana ada, tak ada siapa buat lagu ni lah, semua orang buat elok lah. Tak apa, kita baca, kita dengar dulu. Minas sunani allati farrata fiha kathirun minal muslimin ta'jilul fadhr. Di antara sunnah yang sahih, yang sabit, yang dilakukan oleh Nabi tetapi farrata, diabaikan, ditinggalkan, bahkan dilakukan yang sebaliknya. Dahlah tak buat, dahlah tinggal, buat hak berlawanan pula. Apa dia? Ta'jilul fadhr. Nabi buka cepat puasa. Kita duk perhati yang duk jadi dalam masyarakat kita, lambat. Lepas tu dahlah lambat, dahlah mereka buat-buat lambat, dia rasa kemah pula aku atas. Sekejap lagi kita tengok dia sebut apa. Dan kita baca dulu. Sekejap lagi kita akan baca bukti orang kita dia lambat lagu mana. Okey. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadhalun nas bi khairin ma ajjalul fadhr. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama mana dia menyegerakan berpuasa. Dia menyegerakan berbuka puasa. Hadis Bukhari Muslim. Tengok, hadis Bukhari Muslim. Kemudian disebut dalam hadis Ibnu Hibban, la tadhalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha an-nujum. Nabi kata sesungguhnya umatku akan senantiasa, Nabi kata umatku akan sentiasa berada di atas sunnahku selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Nampak? Nabi kata siapa yang segerakan berbuka puasa, dia umat aku. Siapa yang lewatkan berbuka puasa, dia bukan umat aku. Wa akhraja Abu Dawud wa Ibnu Hibban bisanadi hasan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yadalu ad-din zahiran ma ajjala an-nas al-fitr li'anna al-yahud wan nasara yuakhiruna. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mengawalkan, yakni menyegerakan berbuka puasa. Islam, kalau orang Islam buka puasa awal, buka puasa cepat. Yang buka lambat ni siapa dia? Yang meralik, melengah-lengahkan, buat lambat ni, buat warak pelik ni siapa dia? Al-Yahud, Yahudi. Kita ni tak tahu sunnah siapa kita ikut. Yahudi buka lambat, kita buka lambat. Yahudi berhenti sok awal, kita pun berhenti sok awal. Berhenti sok awal, tu yang kita geram tu. Imsak 15 minit 2 pinggan nasi kandang boleh habis. Bukan sepinggan, 2. Yang kita rasa galak tu, dia bangkit duk ada 15 minit, buang-buang imsak daripada takwim. Kalau beli takwim ada imsak, imsak tu palam buang, tonyoh, buh maka ke apa ke.
Tak ada. Dia mangkit-mangkit. Dia bukan tengok subuh, dia tengok imsak. Oh, dia kata tak dan. Kita perhati-perhati 15 minit tak dan apa? Takkan nak makan kurma bukan kata sebiji, setangkai boleh. Imsak. Imsak tak ada dalam sunnah. Tapi ramai ada orang ikut imsak, ramai ada orang pegang imsak, ramai ada orang ikut, orang dan berhenti ikut imsak, ramai. Itu bukan sunnah. Akhirnya apa? Orang tak makan sahur lewat. Bila orang tak makan sahur lewat, Nabi makan sahur lewat. Itu yang kita kata sunnah. Sunnah mati. 15 minit, 10 minit basuh mulut, basuh tangan, simpan siap. Yang bini ibu lelaki mangkit lewat, terus angkat. Angkat. Dia kata angkat dah. Dia kata tengok imsak tu. Nak minum ayam pun tak ada, angkat. Nampak tuan-tuan? Tak kita baca lagi. Fahadhihi sunnatun min sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam yufarritu fiha kathirun minal muslimin. Dia kata ramai orang yang bila mereka buka puasa, mereka buka lewat. Walha bercanggah berlawanan dengan sunnah yang sebenar yang mana Nabi buka awal. Wasunnah dia kata apa? Wasunnatu annahu idza gharabatis syam. Pasal apa yang depa duk buka lambat ni? Hari ni kita nak sebut. Nombor 1, beriman kepada azan dan beriman kepada jam. Nombor 1, dia kata apa? La yantazir adhan. Adzana an-nas am lam yu'adhdhinu. Dia kata tak payah tunggu azan. Azan tak azan, buka. Dah. Jam masuk dah. Radio bang dah. Masjid dia tak bang. Tobat tak buka. Tak buka. Yang setengah tu di rumah. 6.30 duk terpacak dah di meja. Hang tengok aku tengok hang. Sagi tengok buah Melaka. Ambuih buah Melaka ni hijau elok. Habis semua dia tengok. 6.30. Anak sulung abang dia kata apa? Jam masuk orang ni. Lepas tu bini abang, ni radio pun dah bang lah. Nanti lu. Nu dia tak dengar Tok Bilal kampung dia. Tok Bilal bantai sirap dah sekelah. Dia makan dulu dah. So jangan. Ini sebenarnya menjahannamkan kebaikan. Azan, kita bukan based on azan. Azan tu tak ada kaitan dengan berbuka. Berbuka ni Nabi kata apa? Janganlah kamu berbuka sehingga kamu dengar azan. Quran tak pernah sebut azan, hadis tak pernah sebut azan. Quran sebut terbenam matahari, hadis sebut terbenam matahari. Kita bukan kira terbenam matahari, kita kira bang. Nabi zaman dia tak ada takwim. Nabi zaman dia tak ada jam. So ini satu sebab. Yang kedua, petua-petua tak tahu main mana. Dia kata apa? Tengok dia sebut. Dia kata, kathirun minal muslimin yantadhiruna hatta yatashahhad al-muadhdhin ash-shahadatain. Dia kata lagi teruk dia kata ada yang tunggu nak buka tu bukan tunggu azan saja. Bukan tunggu Allahu akbar, Allahu akbar. Dia bukan tunggu tu saja. Tahu dia tunggu apa? Dia tunggu sampai asyhadu alla ilaha illallah. Pasal apa? Banyak sebab lah. Tapi saya duk agak apa? Dia kata mungkin Tok Bilal ni jam dia awal ke silap ke apa. Selalunya apa? Selalunya alasan orang yang berhenti awal makan sok dengan buka lambat puasa ni, alasan dia tahu apa? Alasan dia takut tak masuk lagi. Bukan tak masuk lagi, 2 kali masuk dah. Nampak? Ini dia kata antara. Lepas tu kita tengok pula. Bila azan, dah azan tu lewat dah selapis. Lepas tu dia sibuk dengan doa-doa ni. Baru nak kalut berdoa. Yang tadi dia kalut atok kuih. Doa ni. Lepas tu orang tegur. Orang nak bagi hidup sunnah yang betul. Orang nak tunjuk contoh yang betul. Dia kata makanlah. Ni kita kena cepat. Awak yang kalut sangat.
Daripada pagi tadi boleh tunggu 5-6 minit, takkan tak boleh tunggu. Tu dia debuh kita pula lapar. Kita nak hidup sunnah. Dia kata kat kita, yang daripada pagi boleh tunggu, takkan 10-15 minit nak berdoa azan tak boleh tunggu. Dia bukan masalah boleh tak boleh tunggu, dia masalah menyelisihi. Tengok setan buat apa? Setan rasakan dia lewat itu orang yang bagus. Pasal apa? Kemas. Dan dia tengok orang yang buat sunnah tu apa? Depa ni lapak lah, kebuluk, sasa apa boleh? Sasa kata bang tu suap tu. Tengok, ini yang berlaku. Orang yang mengamalkan sunnah dipandang apa? Dipandang serong. Dipandang teruk. Pasal apa? Pasal manusia jauh daripada sunnah. Okey, sebab itu. Kemudian kita tengok Nabi SAW apabila terbenam saja matahari. Terbenam matahari ni tuan-tuan kita boleh nampak zahir. Terbenam matahari. Kan? Maka terus Nabi SAW berbuka dengan beberapa biji tamarat. Terus dia buka. Bismillah, terus dia buka. Ataupun sikit dia sebut masa dia minum tu, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata ajr insya-Allah. Tak ada doa-doa yang panjang. Terus bismillah, terus dia buka. Sebab apa? Sebab nak mempercepatkan. Kemudian tuan-tuan, rentetan daripada itu ta'khiris sahur atau ta'khiris suhur. Yang pertama tadi kita dah matikan sunnah apa? Menyegerakan berbuka. Kita dah lewatkan. Kemudian dia sama macam tu. Bila sunnah cepat, kita bagi lambat. Sunnah lambat, kita bagi cepat. Dia duduk berlawan situ. Yang sahih diabaikan, yang palsu dihidupkan. Nabi SAW melewatkan dan mengakhirkan sahur. Nabi SAW dalam banyak hadis dia suruh kita lewatkan. Dia sebut apa? Fakana yuakhiru sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ni melewatkan sahurnya. Tapi kita, masyarakat kita telah apa? Telah jauh daripada sunnah ni apabila mereka berhenti 10 atau 15 minit di atas alasan imsak. Walha ulama yang buat imsak ni, tuan-tuan, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bukan berhenti, supaya kita beringat. Dia bukan suruh berhenti. Dia suruh bila masuk imsak, kita mula cool down, mula slow lah. Kalau nak tambah pun tak payahlah. Kalau kata bini tanya nak goreng lagi, tak payah, ada imsak dah. Habis hok mana ada lah. Bukan berhenti terus. Maksudnya ready lah supaya apa? Supaya kita tak makan waktu azan tu. Tapi yang berlakunya, tengok syaitan. Dia buat macam mana? Daripada tujuan asal suruh berhati-hati, berwaspada, beringat, bukan berhenti. Akhirnya manusia berhenti terus. Bukan sikit, bukan 2-3 minit, 10 ke 15 minit. Yang akhirnya kita tak dapat nak membuat, dan akhirnya yang jahil lagi teruk. Yang kononnya berilmu, dia buat awal 10-15 minit. Yang geng-geng jahil lagi teruk. Pukul 12 makan sok dah. Ini geng jahil. Dia kata makan banyak ini pun sebenarnya akhirnya ramai orang bila dia makan sahur, dia makan pukul 12 tu dengan anggapan sahur, dia tak bangkit dah. Dan memang tujuan dia tak mau bangkit. Itu bukan sahur. Sahur ni dekat-dekat nak subuh. Tak boleh sebut sahur. Bila kita sebut sahur, akhirnya orang tinggalkan sahur yang sahih. Sahur tu sahur palsu. Itu siapa? Dia makan siap-siap, makan siap-siap. Akhirnya apa? Sunnah Nabi diabaikan. Orang tak bangkit. Walha waktu sahur itu waktu yang sangat berkat. Tuan-tuan tengok macam mana syaitan, macam mana syaitan mengelabui mata kita. Bagaimana benda-benda ni timbul. Akhirnya yang sahih itu diabaikan, yang mana yang tak sahih itu diamalkan. Ramai yang kita tengok depa makan siap-siap kan, di kedai-kedai makan, lepas tu pakat niat terus. Kita niat hari esok. Akhirnya apa? Maka tak bangkit. Tak ada semangat nak bangkit. Ini antara perkara yang patut kita awasi. Mudah-mudahan tuan-tuan, ini baru satu daripada ribuan perkara yang
sepatutnya begini tapi dilakukan begitu, dan akhirnya sunnah itu mati insya-Allah. Dalam kuliah-kuliah di sini kita ambil satu dua, mudah-mudahan kita dapat buat perubahan dan kita dapat buat contoh yang terbaik berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada soalan, ada soalan. Okey. Sekarang isu sahabat kita Mahmud dia timbulkan, kita tak yakin. Kita tak sure, tak jelas masuknya waktu maghrib. Mungkin kita berada di tempat yang jauh lah, kan? Tuan-tuan, yang pertama kita kena ingat, Quran sebut apa? Quran sebut kita berpuasa berdasarkan pada matahari. Berdasarkan pada matahari. Makan dan minumlah sehingga nampak kepada hatta yatabayyan, sehingga jelas kepada kamu benang putih daripada benang hitam. Dan kita pun sebut puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Nombor 1, terbenam matahari. Matahari pun kita tak nampak. Matahari kelam, cuaca mendung, terselindung. Kita mungkin duduk di tempat yang tak clear matahari. Dalam keadaan ini kita kena cari qarinah. Qarinah ni apa? Bukti-bukti sokongan. Di sini kita boleh merujuk kepada jam lah. Kita boleh. Mungkin kawasan tu buat azan pun tak ada. Mungkin kawasan tu azan tak ada. Kawasan bukan non-Muslim. Azan pun tak dengar. Jadi mungkin kita boleh berpandu kepada jam. Tetapi kita jangan lewatkan. Kita macam mana ni, kita tak tahu masuk tak masuk maghrib. Tak apa, kita biar 10 minit, 15 minit. Tu dia. Dia kata ni, 7.30 dah ni, masuk dah ni. Tak apa. Kita biar 10 minit bagi yakin sikit. Itu bukan bagi yakin, itu bagi hangus terus. Tak ada. Kalau masuk, terus buka. Maksudnya kita tengoklah. Kita tengok pada, apa dia ni, keadaan setempat lah kan. Kalau tak nampak matahari, kita tengok rujuk pada jam. Asalnya ada qarinah. Tapi jangan lewat daripada waktu yang ada tu lah. Jangan lewat. Kan? Saya ingat, habis sangat kita ada jam lah kot. Kita boleh tengok pada jam tu. Tapi jangan lewat lah, 2-3 minit pun jangan lewat. Masuk. Sebab apa tuan-tuan? Hadirin hadirat muslimin dan muslimat. Terbenam matahari ni, dia bila terbenam matahari, tuan-tuan tengok terbenam matahari, sebenarnya dia tak jejas sikit pun seminit 2 minit tu. Cuma janganlah 6.30 buka dah. Atau pukul 7.30 bang, pukul 7 buka dah. Yang tu memang batal kan? Dia kata 7.30 ni hang pukul 7 buka dah. Sunnah segerakan berbuka. Yang tu bukan segera. Yang tu kalut. Kan? Tapi kalau dah masuk 7.30 kita tak dengar kan? Kita pun tak tahu, matahari pun tak nampak, maka kita boleh berpegang kepada dalil qarinah jam kita tadilah kan? Sekurang-kurangnya ada satu benda yang kita boleh jadikan sandaran lah kan? Sandaran. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.